wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ashabihi ajma'in. Kita sambung hak baru ni ya. Sambung hadis Aisyah, riwayat hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair. Situ dalam tu ada disebutkan bahawa Nabi SAW memerintah ataupun menyuruh Abdurrahman bin Abu Bakar, iaitu adik-beradik seibu sebapa, semua sepak, dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia suruh Abdurrahman bawa Aisyah daripada tanah haram, keluar daripada tanah haram, pergi ke Tan'im untuk ihlal umrah. Dia kata ukhruj bi ukhtik min al-haram faltuhilla bi umrah. Hendaklah dia ihlal umrah. Di sini anak-anak tengok mengikut julujur yang dibuat oleh Imam Nawawi, sebab kebanyakan kita ada kitab tu. Imam Nawawi lah senang, takut hilang pucuk muka banyak sangat hadis kan. Hadis dia banyak sangat bab ni, mengikut julujur ni lah. Imam Nawawi menyebutkan, iaitu di dalam hadis ini ada dalil bagi ulama-ulama yang mengatakan bahawa orang yang berada di Mekah, terjemah selalulah, dan mahu membuat umrah, maka miqatnya, yang di tempat mula dia pakai ihram, miqatnya ialah adnal hil, yakni tanah halal yang paling dekat, tanah halal yang paling dekat dengan tanah haram. Gitu. Dan dia tidak boleh ihram umrah daripada tanah haram juga, tak boleh. Dia mesti kena keluar daripada tanah haram, pergi ke tanah halal yang paling dekat. Kalau dia tidak buat lagu tu, kalau dia tidak buat lagu tu dan dia ihram dengan niat umrah daripada tanah haram juga, kalau lagu tu, wa kharaja ila al-hil qabla at-tawaf, dan dia keluar ke tanah halal sebelum tawaf. Dia pakai ihram, niat umrah daripada tanah haram, tapi belum tawaf lagi. Dalam keadaan lagu tu, dia keluar ke tanah halal, keluar ke tanah halal sebelum dia tawaf. Ajza'ahu, memadai, jadi sah juga, dan dia tidak kena bayar dam, wala dama alaihi, tak kena bayar dam. Tetapi kalau dia tak keluar, katakanlah dia pakai ihram, niat umrah dalam tanah haram, lepas pada tu dia tak keluar, dia terus bertawaf dan bersa'i, cukur kepala, fa fihi qaulan. Berhubung dengan orang seperti ini, ada beberapa masalah ni Imam Nawawi cerita ni. Berhubung dengan orang seperti ini, ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama ialah tidak sah umrahnya, tak sah. Pendapat yang pertama, tidak sah hinggalah dia keluar ke tanah halal. Lepas tu dia tawaf, dia bersa'i, dan dia cukur kepala, ataupun guting lah waktu tu. Yang kedua, wahwal asah, ini pendapat yang asah. Dan ini dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, iaitu pendapat yang kedua, dia kata sah, sah. Walaupun dia tak keluar ke tanah halal dan dia telah bertawaf, bersa'i, buat segala-galanya, sah juga. Cuma dia kena wa alaihi damun, kena bayar dam, litarkihi al-miqat, pasal dia tinggal miqat, yakni dia tidak pakai ihram daripada miqatnya. Kerana kesalahan itu, maka dia kena bayar dam. Ini dua masalah. Dua masalah.
Ulama mengatakan sebab apakah dia kena wajib keluar daripada tanah haram ke tanah halal itu? Supaya dia melakukan ibadah haji dia tu, supaya terkumpul dalam ibadah haji dia di antara tanah halal dan tanah haram. Itu tujuannya. Sebagaimana orang haji pun buat lagu tu juga. Buat lagu tu juga. Yang dipakai ihram, lepas pada tu masuk ke tanah haram. Sebagaimana orang haji, fa innahu yaqifu bi Arafat. Dia wukuf di Arafat. Arafat tu dalam tanah halal, bukan tanah haram. Kemudian dia masuk ke Mekah untuk tawaf dan selainnya. Itu masuk ke tanah haram pula. Mana orang haji, dia mengumpulkan dua bahagian tanah, tanah halal dan tanah haram. Begitulah juga dengan orang umrah. Sebab itulah dia kena keluar ke tanah halal. Ini bagi orang yang sudah mengerjakan haji lah, masuk dah dalam tanah haram tu. Lepas tu dia nak buat umrah pula. Dia kena keluar. Dia kena keluar. Yang ni bagi orang yang melakukan haji qiran, ataupun orang melakukan haji ifrad pun, lepas pada tu dia nak buat, dia kena keluar juga. Lepas pada selesai mengerjakan haji tu, dia kena keluar juga daripada tanah haram tu, pergi pakai ihram semula untuk umrah daripada tanah halal. Supaya juga, kecuali orang yang melakukan haji tamattu'. Haji tamattu', yang ni orang panggil mutamatik, memang dia start dengan umrah dulu. Lepas tu bila habis kerja umrah tu, tunggu hari yang ke-8, orang panggil hari tarwiyah. Lepas tu pakai ihram haji. Dia pakai ihram haji, tak perlu keluar. Dia pakai dalam tanah haram, dalam Mekah, dalam tanah haram. Dia boleh. Ini orang haji tamattu' lain cerita, tak perlu keluar. Inilah perincian mazhab Syafi'i. Demikianlah juga pendapat jumhur ulama, bahawa wajib keluar untuk ihram umrah itu ke tanah halal yang terdekat. Tak perlu pergi jauh lah, tak perlu pergi jauh, cari miqat lain jauh, tak perlu. Dan kalau dia ihram umrah dalam tanah haram dan dia tidak keluar, lazimahu dam, mesti dia kena bayar dam. Tetapi ini Imam Nawawi nukilkan mazhab-mazhab ulama, pendapat-pendapat ulama dalam masalah ni. Atha berkata la syai'a alaihi, tak kena apa-apa. Sah, tak kena apa-apa, tak kena bayar dam. Buat tu lah. Ini pendapat dia. Atha ni siapa? Seorang ulama dari kalangan tabi'in, ulama besar. Wa qala Malik, Imam Malik kata tak jadi, tak sah. Kalau dia tak keluar, tak jadi. Dia kena keluar daripada tanah haram itu hingga dia keluar ke tanah halal. Cuma perbezaan Imam Malik dengan orang lain, seperti yang dinukilkan oleh Qadhi Iyad dan Imam Nawawi, ambil hak dia tu. Dia kata, Malik berkata, bagi orang yang buat kerja haji dulu, lepas tu dia nak buat umrah, dia mesti kena keluar ke Tan'im sahaja untuk pakai ihram dia. Tanah halal tu maksudnya Tan'im, tak boleh tempat lain. Sebab apa dia pegang dengan hadis ni? Iaitu Nabi SAW suruh Abdul Rahman bawa Aisyah pergi ke Tan'im untuk pakai ihram untuk buat umrah. Mereka mengatakan Tan'im itulah miqat bagi orang-orang nak buat umrah. Tan'im adalah miqat bagi orang-orang yang nak buat umrah daripada Mekah. Kalau dia sudah berada di Mekah, maka dia kena pergi ke Tan'im. Tetapi Imam Nawawi tak setuju, dan begitu juga orang lain tak setuju. Jumhur ulama mengatakan tak apa, asalkan keluar ke tanah halal, tak kira lah daripada miqat mana-mana pun, bukan Tan'im saja, daripada mana-mana pun boleh, sah juga, tidak khusus dengan Tan'im sahaja. Cumanya jauh lah orang lain tu, jauh lah, menyusahkan lah. Menyusah tu soal lain. Kalau nak boleh, bagi Imam Malik kalau nak pun tak boleh. Dia kena pergi ke Tan'im juga, sebab Tan'im itu satu-satunya miqat bagi orang yang nak buat umrah daripada Mekah. Dia sudah berada di Mekah. Kecuali kalau dia daripada luar lain, dia pun kata boleh buat umrah daripada miqat lain pun boleh. Ni kalau dia sudah duduk dalam dah,
duduk di tanah haram dah, dalam Mekah dah. Lepas tu dia nak buat umrah, macam mana? Dia kena keluar hanya pergi ke Tan'im sahaja, tak ada jalan lain, tak boleh ke lain. Ini mengikut pendapat dia. Itulah pendapat ulama berkenaan dengan orang nak buat umrah ni selepas haji tadi. Seterusnya, Nabi SAW dalam hadis ni pula ni ni dalam hadis menceritakan tentang Safiyah. Selepas itulah riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sini ni kitab mana ni tak ada. Begitu juga kitab macam tak kat Pakistan tu pun tak ada nombor hadis tu. Agak susah, anda terpaksa kena royak gitu jelah. Hadis Aisyah, riwayat Aisyah, wa bihi qala hadatsana Zuhair bin Harb wa Ishaq bin Ibrahim. Situ tu. Tengok situ. Dalam tu Nabi SAW ada kata berkenaan dengan Safiyah. Safiyah kata, nampaknya aku ni terpaksa menahan kamu, menyebabkan kamu tak boleh pergi. Pasal apa? Pasal aku seorang. Dia kata, ma arani illa habisatakum. Nampaknya tak ada lain dah, saya akan menahan kamu. Kena tunggu sini, pakat-pakat tunggu sini. Pasal apa? Dia mari kota. Mari kota. Nabi SAW pun kata, aqra halqa. Aqra halqa. Lepas tu dia kata, bukankah engkau telah bertawaf pada hari nahar? Bukankah engkau telah bertawaf pada hari nahar? Dia berkata, ya. Nabi SAW berkata, la ba's, infiri, tak mengapa, pergilah, berangkatlah. Tak mengapa, berangkatlah. Artinya di sini kata dia, Safiyah Ummul Mukminin, isteri Nabi SAW, telah mari kota sebelum tawaf wida'. Sebelum tawaf wida', bila Nabi SAW nak balik ke Madinah, dia kata, nampaknya saya akan terpaksa menghalang kamu daripada, kamu semua daripada pergi. Tak boleh pergi lah, kena tunggu saya pula. Kena tunggu suci. Tunggu suci ni yalah, biasalah kita kata seminggu 6 hari ataupun lebih lagi boleh jadi. Dan saya tidak boleh bertawaf sekarang. Dan Nabi SAW tak boleh tawaf dalam keadaan bagi kota, tak boleh. Dia ingat bahawa tawaf wida' itu tidak gugur daripada orang yang mari kota, perempuan yang berhaid, perempuan yang mari kota. Dia ingat begitu. Kalau tak tawaf wida' tak boleh, tak sah. Dia ingat begitu. Ini semua apa yang berlaku ni menjadi pengajaran kepada kita. Apa yang berlaku kepada Nabi SAW, kepada sahabat-sahabat, walaupun sekali buat kerja haji tu, tapi semua yang berlaku tu menjadi pengajaran, panduan kepada kita. Dia ingat kau begitu. Nabi SAW pun tanya, bukankah engkau telah bertawaf, tawaf ifadah pada hari nahar, yakni pada hari yang ke-10 Zulhijjah tu? Bukankah engkau telah tawaf ifadah? Tawaf tu ada 3, tawaf qudum, tawaf ifadah dan tawaf wida'. Ni tawaf wida' akhir, nak ucap selamat tinggal, nak klik. Bukankah engkau telah tawaf ifadah pada hari nahar? Dia kata, ya dah, memang waktu sudah dah, kata. Nabi SAW pun kata, itu sudah memadai lah. Itu hak wajibnya. Bila sudah selesai hak tu, tak ada apalah, hak ni tak wajib. Kita boleh tahu hukum bahawa tawaf wida' tu tidak wajib. Kerana tawaf ifadah itulah yang merupakan rukun yang tak dapat tiada. Semua orang kena melakukannya. Adapun tawaf wida' itu, maka ia tidak wajib kepada perempuan yang mari kota. Hak tu tak wajib. Boleh kita tahulah hukum. Dengan sebab itu tak payah tunggu dah, kira nak klik. Tetapi Nabi SAW dalam pada tu dia berkata, aqra halqa. Apa makna aqra halqa? Aqra halqa ni kalau nak kiranya dari segi makna asal dia tak molek tu. Ini apa ni, pengajaran kepada kita dari segi penggunaan bahasa yang tidak baik. Apakah ia semestinya memberi makna yang tidak baik juga? Tidak. Nabi SAW sendiri pun ada guna begitu. Taribat yadak. Dia kata, bah tanah tanganmu. Syullat yadaha. Lumpuhlah tangan dia.